Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah saya akan memulakan kuliah pada kali ini bagi menyambung kuliah Dr. Amin sebelum ini yang telah berhenti pada tajuk perbincangan berkenaan tentang Al-Hakim. Jadi pada kuliah pada hari ini saya akan menyambung perbincangan berkenaan tentang Al-Mahkum Fih. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Nazariyatul Hukum ini dalam kursus Nazariyatul Hukum ada 4 cabang utamalah, rukun utama dalam Nazariyatul Al-Hukum ini, iaitu yang pertamanya Al-Hukum itu sendiri, kemudian Al-Hakim, dan yang ketiga Al-Mahkum Fih. Jadi kita masuk cabang yang ketiga sebelum cabang yang terakhir adalah Mahkum Alaih yang akan disentuh oleh saya juga dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi khusus untuk minggu ini kita akan membincangkan tajuk Al-Mahkum Fih. Sebagai pengenalan, saya Muhammad Hafiz bin Jamaluddin daripada Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Baik, kita masuk rukun yang ketiga, sebenarnya yang telah disebutkan tadi, iaitu Al-Mahkum Fih. Jadi apakah dia Al-Mahkum Fih? Al-Mahkum Fih huwa nafsul fi'li al-mukallafu bihi, atau huwa ma ta'allaqa bihi khitab asy-syari' wa huwa la yakunu illa fi'lan idza kana khitab asy-syari' hukman taklifan. Jadi Al-Mahkum Fih adalah nafsul fi'li al-mukallaf bihi, yakni diri perbuatan yang ditaklifkan tersebut. Jadi dia merujuk kepada zat perbuatan yang ditaklifkan. Kalau hukum tu merujuk kepada ayat-ayat Allah, kalau Al-Hakim itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang dia sampaikan melalui Al-Quran ataupun melalui perantaraan para nabi, para sahabat dan para mujtahid. Jadi Al-Mahkum Fih ni merujuk kepada perbuatan al-fi'il itu sendiri. Dan dia juga boleh ditakrifkan sebagai ma ta'allaqa bihi khitabus syari', perkara yang bergantunglah dengannya ayat-ayat daripada ataupun arahan-arahan daripada syarak, daripada Tuhan kita. Jadi ayat-ayat ni mempunyai ta'alluqnya, mempunyai tugas ya. Jadi ayat ni berperanan dalam menerangkan hukum. Jadi apa hukum yang ingin diterangkan, itulah Mahkum Fih. Apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan daripada ayat-ayat Tuhan kita ini, sama ada khitab tu melalui dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun daripada ijma' ataupun daripada ijtihad para ulama'. Jadi khitabus syari' ini adalah umum lah. Jadi apa yang ditunjukkan, apa yang ingin disampaikan daripada khitabus syari' ini, inilah yang dikatakan sebagai Mahkum Fih. Jadi maksudnya perkara itu duduk pada tempat bergantungnya khitabus syari'. Wa huwa la yakunu illa fi'lan, dan Mahkum Fih ini tidak berlaku melainkan pada perbuatan sahaja. Iza kana khitabus syara' hukman taklifiyan, dan disyaratkan lagi apabila khitab syarak itu merujuk kepada hukum taklifi. Sebab kalau hukum wada'i ini ada kemungkinan bukan daripada perbuatan manusia, mungkin daripada perbuatan yang lain, maksudnya kalau gelincir matahari ke, jadi itu luar daripada perbuatan manusia. Jadi Mahkum Fih hanya merujuk kepada perbuatan mukallaf, perbuatan manusia itu sendiri. Contoh yang diberikan sini, wa qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Ta'ala berfirman aqimus salah wa atuz zakah. Jadi inilah khitabus syari'. Jadi khitabus syari'
Allah Ta'ala berfirman di sini, wa aqimus solah, dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah kamu akan zakat. Jadi kita tahu kat sini ni adalah satu hukum yang menyatakan tentang ataupun dalil yang menyatakan tentang kewajipan sembahyang dan kewajipan zakat. Tapi mahkum fi dia apa? Fal mahkum fi huwa iqamatus solah wa ita'uz zakah. Mendirikan solat. Jadi kita tahu hukum bagi yang diistimbatkan daripada aqimus solah wa atuz zakah adalah al-wajib, hukum wajib. Tetapi apa yang wajib tu? Wajib tu duduk di mana? Wajib adalah satu sifat, sifat perkara yang diwajibkan terhadap kita untuk kita laksanakan. Dia disebabkan perintah Allah untuk kita laksanakan. Tapi wajib itu perlu duduk pada zat yang tertentu, perlu duduk pada barang yang tertentu, perlu duduk pada sesuatu. Wajib perlu duduk pada sesuatu. Jadi wajib kat sini duduk di mana? Duduk pada sembahyang dan juga duduk pada zakat. Jadi mahkum fih merujuk kepada mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Wa huwa fi'lun mukallaf, dan solat dan zakat itu adalah perbuatan mukallaf. Jadi mukallaf mampu untuk mendirikan solat, mampu untuk angkat takbir, mampu untuk membaca Fatihah, mampu untuk rukuk dan juga sujud. Dan juga mukallaf juga mampu untuk membayar zakat, mengeluarkan sebahagian daripada hartanya untuk membayar zakat. Jadi dia adalah perbuatan mukallaf. Jadi apa hukum perbuatan ni? Manusia angkat takbir, manusia rukuk, manusia sujud, manusia memberi salam dan manusia mengeluarkan zakat. Apa hukum dia? Hukum dia faja'alahu wajiban, hukum dia adalah wajib. Jadi hukum balik bincangan kita tentang hukum syarak lah. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Di kat sini kita lebih mengkhususkan kepada hukum taklifi. Di hukum taklifi ni sama ada wajib, sunat, haram, makruh. Jadi kita kata berdasarkan ini adalah fi'il amal. Fi'il amal kebiasaan menunjukkan wajib. Jadi perbuatan sembahyang yang kita nak bincangkan dalam mahkum fiqh, perbuatan sembahyang itu juga dihukumkan sebagai wajib. Wa qauluhu ta'ala wa la taqrabuz zina. Fal mahkum fiqh huwa az-zina wa huwa fi'lun lil mukallaf faja'alahu asy-syar'u muharraman. Allah Taala berfirman, jangan kamu hampiri zina. Jadi kita tahu hukum daripada ayat ini adalah haram. Hukum dia adalah haram. Tapi mahkum fiqh dia apa? Disebabkan mahkum fiqh kat sini adalah zina. Sebab zina ni adalah perbuatan manusia. Manusia sendiri yang melakukan perkara tersebut. Dia yang melakukan persetubuhan yang diharamkan dan dia adalah perbuatan mukallaf. Apa hukum perbuatan mukallaf ini? Yang melakukan zina ini, syarak menjadikan perbuatan mukallaf ini dihukumkan sebagai haraman ataupun muharraman, perbuatan yang haram. Wa qauluhu ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Okey. Apabila kamu selesai daripada mendirikan solat, yakni solat Jumaat, fantashir fil ard, maka fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Jadi ini adalah perintah Allah supaya kita bertebaran ke muka bumi selepas daripada kita mendirikan solat Jumaat. Jadi sebelum waktu sembahyang Jumaat kita diharamkan, kita disuruh supaya bersegera untuk mendirikan solat Jumaat. Tapi selepas saja imam memberi salam, maka diharuskan, dibenarkan kita untuk bertebaran di muka bumi untuk meneruskan tugasan kita seharian, untuk meneruskan tugas kita dalam mencari rezeki di muka bumi Allah ini. Jadi ini adalah perintah Allah supaya kita bertebaran untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Tapi perintah ini bukanlah perintah yang sampai tahap wajib. Perintah dia adalah harus sahaja. Okey, tapi mahkum fih dia apa? Mahkum fih di sini adalah al-intishar fil ard, bertebaran di muka bumi. Jadi manusia boleh bertebar, boleh berjalan ke sana, boleh berjalan ke sini. Manusia boleh melakukan kerja-kerja seharian di pejabat. Manusia boleh melakukan kerja-kerja di sawah padi. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan manusia yang Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala hukumkan sebagai perbuatan itu adalah perbuatan yang harus. Wa huwa fi'lun lil mukallaf, bertebaran di muka bumi ini adalah perbuatan mukallaf. Fajala'ahu asy-syar'u mubahan, tetapi syarak menjadikan perbuatan para mukallaf ini, bertebaran di muka bumi ini, hukumnya hanyalah harus sahaja. Okey. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan mahkum fih. Mahkum fih ini merujuk kepada perbuatan mukallaf daripada ayat syarak tu, daripada ayat Al-Quran tu. Mana dia perbuatan mukallaf? Jadi sembahyang perbuatan mukallaf, zakat perbuatan mukallaf, zina perbuatan mukallaf, bertebaran di muka bumi itu pun semuanya adalah perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan-perbuatan mukallaf ini ada hukumnya yang boleh diistimbatkan daripada Al-Quran.
Jadi setiap perbuatan mukallaf itu ada hukumnya. Jadi inilah yang dinamakan sebagai mahkum fih. Ini perbuatan yang dihukumkan, perbuatan yang dihukumkan padanya tu mahkum fih kan. Jadi ini kita nak faham juga setiap perbuatan mukallaf, apa saja gerak-geri mukallaf itu ada hukumnya di sisi Allah. Dia tak dapat lari daripada hukum syarak. Sama ada dia dihukumkan sebagai wajib, sama ada dia dihukumkan sebagai sunat, ataupun makruh, ataupun haram, atau sekurang-kurangnya hukumnya adalah harus semata-mata. Jadi contoh ini adalah contoh daripada ayat Quran. Tapi kita kata khitab syarat ini tak semestinya ayat Quran kan. Dia boleh juga daripada hadis Nabi. Kalau dia adalah hadis Nabi, kalau dia adalah hadis Nabi, ataupun daripada ijma' para ulama' juga, ataupun daripada ijtihad para ulama' dengan menggunakan qiyas, dengan menggunakan istihsan juga, itu juga dianggap sebagai khitabus syarat biwasitah, khitabus syarat dengan perantaraan. Jadi kalau walaupun sekalipun dia bukan ayat Quran pun, dia juga dianggap sebagai khitabus syarat. Jadi kita tengoklah daripada hadis Nabi ke, macam Nabi melarang kita daripada melakukan riba sebagai contoh. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burra bil-burri wal-milha bil-milhi wasya'ira bil-sya'iri yadan biyadin. Jadi Nabi perintahkan supaya barang-barang ribawi ini perlu dilakukan secara perlu diurus niagakan secara tunai, tidak boleh secara bertangguh. Jadi perbuatan jual beli, az-zahab bil-zahab, perbuatan menjual emas dengan emas, menjual gandum dengan gandum, menjual bali dengan bali, menjual garam dengan garam, itu semua adalah perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf ini dihukumkan sebagai hukum ribawi di sini. Jadi hukum ribawi ini dia sama ada dia boleh jatuh kepada hukum haram, ataupun dia sekurang-kurangnya hukum dia adalah harus juga. Jadi walaupun contoh diberi kat sini hanyalah ayat Quran, tapi dia kata hadis Nabi pun boleh dianggap sebagai khitabus syarat, ijtihad para ulama' pun boleh dianggap sebagai khitabus syarat, ijma' para ulama' juga boleh dianggap sebagai khitabus syarat juga. Baik, syurut sihhatu at-taklif bil mahkum fih. Syarat-syarat sahnya pentaklifan dengan mahkum fih, ataupun kita boleh panggil sebagai syurut al-mahkum fih. Inilah adalah syarat-syarat bagi mahkum fih. Jadi perkara-perkara yang kita boleh anggap atau boleh kita iktibarkan sebagai mahkum fih ada syarat-syaratnya lah. Kalau tak cukup syarat ni, maka dia tidak boleh dianggap sebagai mahkum fih, suatu yang telah dihukumkan ataupun yang telah ditetapkan hukumnya oleh syarat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, hadis dan sebagainya. Okey, yushtaratu li sihhati taklif bil fi'li syartani, disyaratkan bagi sahnya pentaklifan dengan satu-satu perbuatan itu dua syarat. Jadi bukan semua perbuatan mukallaf itu ada pentaklifannya. Jadi ada sebahagian pentaklifan bila mana dia memenuhi dua syarat ini, barulah perbuatan tersebut ada hukumnya, ada pentaklifannya dari sudut syarak. Jadi syarak juga, walaupun kita kata setiap perbuatan mukallaf itu tidak akan dapat lari daripada hukum-hukum syarak yang 5, hukum taklifi yang 5 itu, tapi syarak tetap juga meletakkan syarat-syarat tertentu. Kat sini ada dua syarat yang perlu dipenuhi. Kalau tak penuhi dua syarat ini, seolah-olah dia terlepaslah daripada pentaklifan. Dia tidak dianggap sebagai mukallaf, dia tidak diperintahkan, dia tidak ditaklifkan untuk melaksanakan apa saja perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam sumber-sumber hukum yang lain. Okay, yang pertama, asyartul awal ayyakuna ma'luman lil mukallaf ilman taman fala yasahhu at-taklifu bil majhul fala yukallafu al-insan bis salah hatta ya'rifa arkanaha wa syurutaha wa kayfiyatil ada'i biha li'anna al-amra al-Qur'ani mujmalun fala budda min bayanil mujmali minar rasul. Okay. Syarat yang pertama, ayyakuna ma'luman lil mukallaf, ayyakuna al-mahkumu al-fih, bahawa adalah mahkum fih itu diketahui
di sisi mukallaf. Mukallaf mengetahui mahkum fihi itu. Dia tahu perkara itu dihukumkan ke atasnya. Dia tahu perkara itu diwajibkan ke atasnya. Dia tahu perkara itu diharamkan ke atasnya. Dia tahu bahawasanya perkara itu dimakruhkan ke atasnya. Jadi perlu maklum, perlu diketahui oleh mukallaf. Fala yasihu at-taklifu bil majhul, maka tidak sah pentaklifan dengan sesuatu yang majhul. Jadi lawan maklum majhul lah. Jadi kalau benda tu jahil, manusia tak tahu pun yang dia ditaklifkan, maka tidak sahlah untuk dia dianggap sebagai mahkum fih. Selagi manusia tidak mengetahuinya. Jadi fala yukallaf al-insan bis-salah, maka tidak ditaklifkan manusia untuk mendirikan sembahyang hatta ya'rifa arkanaha, sehingga dia mengetahui apa rukun-rukun sembahyang itu dan apa syarat-syaratnya dan bagaimana cara untuk menunaikannya. Nak mendirikan sembahyang tu macam mana? Kena angkat takbir, kena rukuk, kena sujud. Jadi dia kena tahu dulu. Li'anna al-amra al-Qur'ani mujmal, kerana perintah di dalam Al-Quran itu adalah secara mujmal sahaja. Maksud secara sama-sama, secara menyeluruh. Allah Ta'ala perintahkan sembahyang. Wa aqimus solah, dirikanlah solat. Tapi solat tu macam mana? Nak rukuk macam mana? Nak sujud macam mana? Nak baca Fatihah dekat mana? Itu tidak diperincikan, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Fala budda min bayanil mujmali minar rasul, maka tidak dapat tidak daripada penerangan perkara yang sama-sama tu daripada Nabi SAW. Maka Rasul lah yang menerangkan, yang menjelaskan, yang memperincikan kepada kita kaifiat untuk mendirikan solat. Okay, falau jahila. Jadi perlu kat sini Quran perlu juga. Jadi dia bukan sekadar mengetahui ada dalam Quran perintahkan wa aqimus solata wa atuz zakah, dia juga perlu mengetahuilah apa yang disabdakan oleh Nabi yang merintahkan supaya sembahyanglah, sallu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi bagaimana Nabi sembahyang, macam itulah kita akan mendirikan solat. Jadi perbuatan Nabi itu telah disaksikan oleh para sahabat, maka para sahabat menyampaikan kepada kita bagaimana cara-cara mendirikan solat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada imam-imam mazhab dan juga pendukung-pendukung mazhab, sampailah kepada kita. Kita tahu bagaimana sebenarnya cara untuk mendirikan solat sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW, supaya kita dapat menyempurnakan perintah Allah yang Allah Ta'ala perintahkan supaya aqimu as-salah, dirikanlah, laksanakanlah, tunaikanlah, sempurnakanlah as-salah, solat tersebut. Falau jahila insanun kaunal wudu'i syartan li sihhatis salah, jikalau jahil manusia tentang keadaan wuduk itu adalah syarat bagi sah sembahyang. Dia tahu sembahyang tu, tapi dia tak tahu wuduk tu adalah syarat sah sembahyang. Wa kana yusalli zamanan bighairi wuduk, dan dia telah sembahyang bagi satu tempoh tanpa wuduk. Bagi satu tempoh masa tanpa wuduk pun. Dia sembahyang, rukun semua sempurna, tapi dia tak ambil wuduk kerana jahil, kerana dia tidak tahu. Summa alima hadzal hukum, kemudian baru dia tahu, kemudian baru dia belajar, kemudian baru orang beritahu kepada dia, baru orang menjelaskan kepada dia sembahyang kena ada wuduk. Fa innahu la yutalabu biqada'i ma sallahu bighairi wuduk, maka sesungguhnya dia tidak dituntut untuk mengqada'kan apa yang dia telah tunaikan dalam keadaan tidak berwuduk tersebut. Okay? Jadi sebab syarat kat sini, mahkum fih memanglah diperintahkan supaya kita ketika nak mendirikan solat perlu berada dalam keadaan bersuci. Tapi disebabkan dia tak tahu, maka kewajipan itu tidak ada, maka perbuatan wuduk itu tidak dianggap sebagai mahkum fih bagi dirinya. Dirinya tidak dianggap sebagai mahkum fih, walaupun bagi kita yang tahu wuduk itu adalah mahkum fih. Perkara-perkara yang batal wuduk itu adalah mahkum fih. Perkara-perkara yang disunatkan ketika wuduk itu adalah mahkum fih. Tapi bagi individu yang tidak mengetahui itu adalah syarat bagi sembahyang, maka dia bukanlah mahkum fih bagi dirinya. Okay. Wa ba'duhum farraqa bainal jahli fi daril Islam wal jahli fi ghairi daril Islam. Sebagian ulama yang bincangkan dalam kitab usul fiqh, mereka bincangkan berkenaan tentang syarat perlu mengetahui ini. Mengetahui ini
dibezakan bagi orang yang tinggal di negara Islam dan juga bagi mereka yang tinggal di negara bukan Islam. Falau aslama syakhsun jadidun wa jahila wujubas salah lam yajib alaihi qada'uha iza alima ba'da dhalika biwujubiha. Sekiranya Islam seseorang yang syakhsun jadidun, seorang yang barulah, masuk Islam, seorang yang baru, seorang muallaf yang baru masuk Islam, wa jahila wujubas salah, dan dia jahil tentang kewajipan sembahyang. Lam yajib alaihi qada'uha, tidak wajib ke atasnya untuk mengqada'kan semula sembahyang ini, iza alima ba'da zalika biwujubiha, apabila dia mengetahui ba'da zalika, selepas itu, tentang kewajipannya. Jadi dia masuk Islam bagi satu tempoh, kemudian orang yang mengislamkan dia itu berpindah ke tempat lain, ataupun dia tak bertemu dah dengan orang yang mengislamkannya, dan dia tidak tahu langsung kewajipan untuk mendirikan solat. Berlalu satu tempoh masa, datang kepadanya sahabatnya yang mengislamkan dia itu, baru dia mengajarkan dirinya untuk mendirikan solat, maka tidak ada kewajipan ke atasnya untuk mengqada'kan solat-solat yang dia tinggalkan sebelumnya. Kerana apa? Kerana dia tidak dianggap sebagai mahkum fih, dan kerana dia tidak cukup syarat mahkum fih bahawasanya perkara itu diketahui, sebab dia tak tahu, dia tidak mengetahui. Au syaribal khamra jahilan bitahrim lam yu'aqab ala fi'lihi, dan begitu juga kalau dia minum arak dalam keadaan dia tidak tahu tentang pengharaman arak ini, lam yu'aqab ala fi'lihi, tidak diseksa atas perbuatannya. Tidak diseksa, atau dia tidak dihukum lah, maksudnya tidak dihukum atas perbuatannya, kerana minum arak ini ada hukumannya, ada hukuman ta'zirnya, hukuman ta'zirnya, ataupun ada yang mengatakan dia termasuk dalam kategori hudud, ada hukuman hadnya. Tapi disebabkan kalau dia jahil, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman had, tidak boleh dilaksanakan hukuman ta'zir terhadap peminum arak ini. Iza raja'a ila daril Islam, apabila dia pulang ke negara Islam. Jadi ini kes bagi seseorang yang baru masuk Islam tetapi dia duduk di negara bukan Islam, negara bukan Islam. Jadi ini pun sebenarnya konteks pada zaman itulah. Pada zaman itu maknanya dibahagikan negara ini kepada Darul Islam dengan Darul Harbi, negara Islam dan negara kafir, negara kufar, negara Islam dengan negara kufar. Jadi dalam penyampaian penerangan tentang agama Islam ini hanya boleh dicapai bagi orang yang duduk kat negara Islam lah. Orang yang duduk di bukan negara Islam ni sukar, ataupun memang agak mustahil lah untuk mereka mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam. Jadi mungkin perkara ini telah berbeza pada suasana sekarang lah. Suasana sekarang yang mana maklumat untuk penerangan tentang hukum hakam ni, ataupun segala maklumat lah, maklumat sekarang mudah untuk dicapai walau kita berada di mana sekalipun, duduk kat negara Malaysia ke, duduk negara Muslim ke, duduk negara di non-Muslim ke, negara-negara kafir ke, tapi maklumat tentang agama Islam tu telah tersebar luas. Di mana pun kita boleh mencapai maklumat tu. Jadi perkara-perkara yang maklum, perkara-perkara yang termasuk dalam kata-katakan al-ma'lum minad din bidarurah, perkara yang diketahui dalam hal-hal agama ini secara mudah ni, maka dia kewajipan itu tetap dikenakanlah, sebab dia bukan jahil, dia bukan jahil dengan perkara tu, melainkan kalau dia jahil lah, kalau dia tak tahu dan dia duduk di tempat yang jauh daripada para ulama, kemungkinan dia boleh dihukumkan seperti mana keadaan orang pada zaman dahulu yang duduk di negara bukan Islam. Tapi kebiasaannya sekarang maklumat tu telah diketahui secara mudah, kan. Mungkinlah dia tak tahu secara terperinci pandangan-pandangan mazhab itu semua adalah perkara-perkara terperinci pun bukan semua orang, hatta orang Islam pun bukan tahu semuanya, tapi perkara-perkara asas, nak mendirikan solat, nak bagaimana rukuk, bagaimana sujud tu, itu semua boleh diperolehi secara mudah lah. Melainkanlah kalau ada juga tempat-tempat yang memang pendalaman tu yang memang tidak ada hubungan langsung dengan dunia luar, dia juga masih lagi boleh dihukumkan sebagai orang yang jahil, maka dia tidak boleh dihukum, tidak boleh dipersalahkan kalau dia meninggalkan perkara yang wajib ataupun dia melakukan perkara yang diharamkan.
Izan fal muradu bil ilmi huna huwa imkanul mukallaf minal ilmi bihi wa ta'arrufu alaihi wa dhalika biwujudihi fi daril Islam. Liza qala al-fuqaha la yuqbalu fi daril Islam al-i'tizar bil jahli bil ahkam. Okay. Maksud dengan ilmu atau pengetahuan ini ialah imkan mukallaf minal ilmi bihi. Ada kemungkinan bagi mukallaf untuk mengetahuinya. Ada kemungkinan, ada keupayaan bagi mukallaf untuk mengetahui perkara tersebut. Ada kaedah ataupun ada cara. Jadi kalau dia berada di mana sekalipun lah, tapi ada cara, keupayaan baginya untuk mencapai tentang ilmu ini. Maksudnya ilmu ni kalau hal-hal berkenaan perkara yang asas-asas dalam agama ni, semua orang boleh tahu dah. Duduk dekat mana pun boleh tahu. Maka dia dianggap sebagai orang yang berilmu jugalah. Walaupun dia tak belajar lagi. Walaupun dia tak ambil hal lagi. Dia saja malas dia masuk Islam, tapi dia tak mau langsung ambil hal berkenaan tentang kewajipan-kewajipan dalam agama. Walaupun dia tahu masuk Islam ni ada kewajipan-kewajipan yang dia perlu laksanakan. Tapi dia ambil endah tak endah saja. Maka ini tidak dianggap sebagai jahil. Sebab apa? Dia mampu, imkan. Dia ada kemungkinan, dia ada kemampuan untuk mempelajarinya. Wazalika biwujudihi fi daril Islam, dan imkan ni, kebolehan, kemampuannya ini dia terlaksana dengan dia wujud, dengan dia berada di negara Islam. Jadi ini perbahasan konteks dulu bahawasanya kalau dia duduk dalam negara Islam, jadi kalau duduk negara Islam tu dia dikelilingi oleh orang Islam, dan kebiasaannya memang ada ulama, memang ada orang alim di dalam satu-satu tempat tersebut. Kalau tak ada orang alim pun dia boleh berhijrah, dia boleh pergi ke tempat-tempat lain untuk mempelajari berkenaan tentang hukum agama Islam. Maka ini dia tidak boleh dikategorikan sebagai jahil tentang hukum hakam agama. Liza qala al-fuqaha la yuqbalu fi daril Islam al-i'tizar bil jahli bil ahkam. Tidak diterima di dalam negara Islam al-i'tizar bil jahli bil ahkam, keuzuran dengan sebab dia jahil dengan hukum hakam syarak. Jadi kalau dia bagi alasan, saya jahil lah, saya tak tahulah sembahyang ni wajib, saya tak tahulah perkara ni haram, perkara ni makruh ke, alasan ataupun keuzuran yang keuzuran dengan jahil ini tidak diterima sama sekali bila dia berada di dalam negara Islam. Jadi kalau dia berada dalam negara Islam, maka menjadi kewajipanlah ke atasnya sekurang-kurangnya perkara-perkara asas, perkara-perkara yang menjadi amalan harian seharian itu perlu dia ketahui apa hukumnya, apa pandangan syarak berkenaan tentang hukum hakam tersebut. Sebab kita kata setiap perbuatan mukallaf tak dapat lari, tapi dia cuma boleh dikecualikan kalau dia tak ada ilmu. Tapi kalau dia mampu, dia boleh untuk mendapat ilmu tu, tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Jadi ini keuzuran ini, alasan ini tidak diterima di sisi syarak. Tidak diterima. La yuqbal fi daril Islam al-i'tizar bil jahli bil ahkam. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna al-fi'lu al-mukallafu bihi maqduran, yumkinu lil mukallafi fi'luhu aw tarkuhu. Syarat yang kedua, ayyakuna al-fi'lu al-mukallafu bihi, perbuatan yang ditaklifkan itu maqdur. Kalau tadi maklum, yang kedua ni maqdur, mampu, di bawah kudrat mukallaf, di bawah keupayaan, di bawah kekuasaan mukallaf. Mungkin bagi mukallaf untuk melaksanakannya dan mungkin bagi mukallaf untuk meninggalkannya. Jadi ini syarat maqdur. Jadi manusia ada kemampuan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Wa yatarattab ala hadha syarti amran, dan terhasillah daripada syarat ini dua perkara. Yang pertama, la taklifa bil mustahil, tidak ada pentaklifan dengan perkara yang mustahil. Jadi mustahil, perkara yang tak tergambar pada akal kita kewujudannya. Memang tak boleh nak diwujudkan, tak boleh untuk dilakukan, tak boleh untuk dilaksanakan. Itu mustahil. Jadi mustahil ini mustahil, sama ada mustahil dari sudut akal ataupun mustahil dari sudut
mustahil dari sudut adat sekalipun. Kebiasaannya mustahil lah perkara itu nak berlaku. Jadi tidak harus Allah Ta'ala mentaklifkan kita dengan perkara yang mustahil. Sawa'un akan al-mustahilu li dzatih, sama ada mustahil itu mustahil li dzatih, memang mustahil. Hakikatnya memang mustahil. Yang mustahil dari sudut akal kan ini. Dari sudut akalnya memang mustahil untuk dilaksanakan. Kal jam'i bainan naqidaini, seperti menghimpunkan di antara dua perkara yang berlawanan. Nak menghimpun di antara dua perkara yang berlawanan, kita ditaklifkan untuk berdiri dan dalam sama kita ditaklifkan untuk duduk. Macam mana nak buat ni dalam waktu yang sama? Au ayyakuna fi makanaini fi waqtin wahidin, bahawa dia berada pada dua tempat di dalam satu masa. Nak suruh berada dua tempat dalam satu masa. Mislu ijabis syai'i, contoh dia mewajibkan sesuatu, wa tahrimuhu, dan mengharamkannya, ala syakhsin wahidin, atas individu yang sama, fi waqtin wahidin, pada waktu yang sama. Okay. Dia mewajibkan sembahyang dan mengharamkan sembahyang. Jadi pada ketika ini, pada pukul 12.30 hari, saya wajibkan kamu untuk mendirikan solat, dan saya haramkan kamu untuk mendirikan solat. Bagaimana ni? Nak menghimpunkan dua perkara dalam satu masa, dalam satu individu. Tapi kalau kata pukul 12 haram sembahyang, pukul 1 nanti wajib sembahyang, tak apalah. Dua waktu yang berbeza atau individu yang berbeza. Kamu ni haram sembahyang, tapi kamu yang dekat Mekah boleh sembahyang. Jadi dua individu yang berbeza. Tapi kalau individu yang sama, waktu yang sama, jadi ini adalah perkara yang mustahil. Jadi perkara yang mustahil tidak boleh pentaklifan dengan perkara yang mustahil. Amkana mustahilan li ghairihi, ataupun perkara yang mustahil li ghairihi, mustahil disebabkan perkara yang lain. Disebab dia bukan kerana dirinya itu mustahil. Jadi yang tadi memang zatnya itu mustahil. Mustahil diwajibkan dan diharamkan sembahyang pada waktu sama. Itu memang perbuatan sembahyang itu memang mustahil lah pada seseorang tersebut. Tapi yang ni dia bukan mustahil pada zatnya. Zatnya itu kemungkinan boleh berlaku, tapi li ghairihi, kerana sebab yang lain. Katayaran bila alatin, seperti terbang tanpa sebarang alat. Jadi kalau kita ditaklifkan supaya terbang, pada pukul-pukul ni, pada jam-jam tertentu kamu kena terbang ke langit, tanpa guna apa-apa alat sekalipun, kamu kena terbang lah. Jadi ini adalah perkara yang mustahil. Terbang tu memang manusia boleh terbang. Terbanglah, naik kapal terbang ke, guna apa-apa alat ke untuk terbang ke, untuk terapung ke udara ke. Tapi kalau tanpa sebarang alat, jadi dia adalah perkara yang mustahil. Jadi kenapa yang mustahil itu? Kerana kelemahan manusia lah. Manusia ni bukan makhluk yang diciptakan boleh terbang pada kebiasaannya. Awis su'udi ila sama'i, ataupun naik ke langit. Au hamli al-jabalil azimi, ataupun ditaklifkan kita untuk menanggung bukit yang amat besar. Jadi semua adalah perkara ni dari sudut mungkin tak mungkin, boleh ya Allah Ta'ala nak bagi kekuatan, boleh ya manusia tu angkat bukit. Jadi kalau kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa ataupun kisah Nabi Sulaiman, ada seorang hamba Allah tu, dia boleh pindahkan istana Balqis tu dalam sekelip mata saja. Istana Balqis yang besar tu boleh. Jadi dari sudut hakikatnya boleh, tak ada masalah untuk manusia untuk mengangkat istana yang besar, tak ada masalah untuk manusia untuk mengangkat bukit yang amat besar. Tapi dari sudut dari kebiasaannya manusia tidak mampu. Kerana apa? Kebiasaannya, kudrat manusia ni adalah terbatas. Kudrat manusia ni adalah lemah, tidak mampu untuk mengangkat benda-benda yang di luar kemampuannya. Jadi ini masuk mustahil li ghairihi, ataupun kita kata mustahil adatan lah, mustahil dari sudut adat. Dari sudut logik akal memang boleh saja manusia nak terbang, tak ada masalah. Tanpa alat pun kadang-kadang boleh terbang kalau Allah Ta'ala nak takdirkan. Tapi kebiasaannya tidak berlakulah perkara tersebut. Li'anna ma la yutasawwar wujuduhu aklan, perkara yang tak dapat digambarkan kewujudannya dari sudut akal. Tak dapat digambarkan kewujudan dari sudut akal yang tadi tu, jam'i bainan naqidaini, wajib sembahyang dan haram sembahyang dalam satu masa. Aw adatan, ataupun pada kebiasaan, la yumkinu al-mukallafu an yaf'alahu
tidak mungkinlah bagi mukallaf itu untuk melaksanakannya. Walaisa huwa fi wus'ihi, dan tidaklah perkara tersebut di dalam kemampuannya. Ma'a anna taklifa bihasabil wus', sedangkan pentaklifan itu adalah berdasarkan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan sesuatu jiwa itu melainkan di dalam kemampuannya, di dalam kekuasaan, di dalam tahap kemampuannya sahaja. Okay, jadi ini hukum yang pertama yang terhasil daripada syarat yang kedua daripada mahkum fih ni, yang kata mahkum fih ni perlulah makdur, perlulah mampu dilakukan. Jadi kalau mustahil itu benda yang manusia tak mampu nak lakukan secara logik akal ataupun secara adat, maka dia adalah maka tidak haruslah Allah Ta'ala mentaklifkan kita dengan perkara yang mustahil. Yang kedua, la taklifa bima la yadkhul tahta iradatil insan. Tidak ada pentaklifan bima la yadkhul tahta iradatil insan, dengan perkara yang tidak termasuk di bawah kehendak manusia. Perkara yang terkeluar daripada kehendak manusia. Jadi ada perbuatan yang memang manusia hendak lakukan, tapi ada perbuatan yang manusia tak nak lakukan, tapi dia lakukan juga. Dia kata ni perbuatan ikhtiariyah dengan perbuatan ittirariyah. Perbuatan yang daripada kehendak manusia, ataupun perbuatan bukan daripada kehendak manusia tapi secara terpaksa. Kalau dia kata bagi contoh tu, kalau panjat pokok tu ikhtiariyah. Bila di atas tu tiba-tiba goyang sikit dia, gayat apa terjatuh. Jatuh tu adalah ittirariyah. Jadi perbuatan kata ittirariyah juga boleh dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak termasuk dalam kehendak manusia. Kataklifil insan alla yatanaffas, seperti mentaklifkan manusia alla yatanaffas, supaya dia tidak bernafas. Kita memaksa manusia supaya tidak bernafas. Au an yaf'ala fi'lan ghairu muayyanin, ataupun melakukan perbuatan yang tidak ditentukan, melakukan perbuatan yang tidak ditentukan. Wa minhu at-taklif bil umur al-wujdaniyah, dan termasuk daripada perkara yang kedua ini adalah pentaklifan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perasaan ataupun emosi. Okey. Jadi contoh tadi pentaklifan manusia supaya tidak bernafas. Sedangkan bernafas itu adalah perbuatan ittirari. Kita bukan nak pun nak bernafas. Memang terpaksa je kita bernafas. Kalau kita tak bernafas, memang matilah kita. Habislah nyawa kita. Bila kita tak bernafas, nyawa kita dah tak ada dah. Nyawa kita dah keluar dah daripada jasad kita. Jadi at-tanaffus itu adalah perbuatan ittirari. Dia bukan perbuatan daripada kehendak manusia. Jadi kalau kita ditaklifkan supaya jangan bernafas, jangan bernafas 10 saat ke, 2 minit ke, 5 minit ke, ada orang 5 minit kan, dalam keupayaan manusia tak apa lagi lah. Tapi kalau perkara yang di luar kemampuan manusia, yang tu memang manusia terpaksa untuk bernafas setiap hari, yang merupakan nikmat yang amat besar yang Allah Ta'ala kurniakan juga, yang perlu kita kira juga lah. Kita perlu syukuri kerana kita mampu bernafas setiap hari ini. Jadi kalau ditaklifkan supaya kita tak bernafas, itu juga adalah perkara yang tidak akan berlaku lah. Allah Ta'ala tidak akan perintahkan perkara-perkara yang di luar kehendak manusia. Aw an yaf'ala fi'lan ghairu muayyanin, Allah Ta'ala mentaklifkan kita untuk melakukan satu perbuatan, tapi perbuatan itu tidak ditentukan. Mana satu ni? Allah Ta'ala suruh supaya kita merdekakan hamba, supaya bagi makan pada fakir miskin, supaya bagi makan, kemudian bagi pakaian kepada fakir miskin kan. Ini adalah kifarat sumpah. Tapi Allah Ta'ala tak tentukan. Kata yang wajib bagi kamu untuk melakukan salah satu daripada 3 ni. Tapi tapi tidak ditentukan mana satu kewajipan tersebut. Mungkin kalau kamu buat merdekakan hamba, tapi sebenarnya yang Allah Ta'ala kehendaki adalah bagi pakaian, ataupun kita bagi pakaian, sedangkan yang Allah Ta'ala kehendaki adalah bagi makan. Jadi ini juga adalah perkara yang mustahil Allah Ta'ala mentaklifkan sesuatu yang dia tidak tetapkan lah, perkara yang ghairu muayyan, perkara yang tidak ditentukan. Okay?
Jadi sebenarnya daripada tiga-tiga tu, kalau sebenarnya Allah Ta'ala taklifkan ketiga-tiganya, kemudian tapi bila kita buat salah satu daripada perkara tersebut, sama ada merdekakan hamba atau bagi makan atau bagi pakaian, maka gugurlah dua perkara yang lain. Wa minhu taklif bil umur al-wujdaniyah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi seperti suka dan juga marah. Seperti suka dan juga marah. Jadi suka dan marah ini adalah berkaitan dengan emosi. Jadi emosi ini timbul secara terpaksa saja. Dia bukan kita boleh kawal, kita boleh kontrol. Dia adalah kesan daripada sesuatu perkara yang terjadi di sekeliling kita. Jadi kalau berlaku nampak perkara yang baik, kita suka. Nampak perkara yang menyakitkan, jadi kita marah, kita benci kepada perkara tersebut. Jadi marah, benci, suka itu semua adalah emosi. Jadi emosi juga masuk dalam kategori perkara yang di luar daripada kehendak manusia, perkara yang di luar kawalan manusia. Manusia boleh suka, manusia boleh benci, tapi itu juga adalah perbuatan yang di luar kawalan manusia, maka pentaklifan tidak akan, Allah Ta'ala tak akan suruh supaya kita suka kepada sesuatu. Allah Ta'ala tidak akan suruh supaya kita benci kepada sesuatu, sebab itu adalah perkara yang di luar daripada kawalan manusia. فإذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الأمور فهو مصروف عن ظاهره. Jikalau datang nas yang menunjukkan pada zahirnya pentaklifan dengan perkara-perkara seperti ini, fahuwa masrufun an zahirihi, maka ia masruf, maka ia dipalingkan ataupun ditakwilkan daripada zahirnya. Jadi, kalau zahir ayat tu menunjukkan supaya kita cinta kepada Allah dan Rasul, ada kan? Adapun pengharaman kepada marah, pengharaman kepada marah, Allah Ta'ala mengharamkan sifat marah, ada kan? Ada ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menyuruh supaya kita cinta, yang menyuruh supaya kita marah. Tetapi ayat-ayat tersebut menurut pandangan ulama usul fiqh perlu pentakwilan perlu ditakwilkan, perlu diubah maksudnya dari sudut zahirnya lah. Sebab kita kata kat sini fiqh ini berdasarkan perbuatan-perbuatan yang zahir. Adapun perbuatan-perbuatan yang batin, maka dia luar daripada perbicaraan hukum fiqh. Hukum fiqh tak bincangkan masalah-masalah dalaman, masalah-masalah hati. Ya betul. Cinta kepada perkara yang baik itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang ibadat, perkara yang akan diberikan ganjaran insya-Allah. Dan kalau kita bersifat marah yang melampaui batas itu, kita tahu marah tu daripada syaitan. Jadi perbuatan marah ataupun sifat marah itu adalah sifat yang tercela juga, yang ada hukumannya, ada azabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ilmu fiqh, dalam bicaraan dalam bahasa yang zahir, yang di sini kita bincangkan ilmu usul fiqh lah tu. Jadi kita tak bincangkan perkara-perkara yang dalaman tu kita pindah pada ilmu yang lain, pindah pada ilmu akidah ke, yang bincangkan tentang pegangan individu seorang, atau bincang dalam ilmu tasawuf ke, yang bincangkan tentang sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, apa peranan hati, bagaimana cara untuk membersihkan hati supaya hati kita ni bersih menghadap pada Tuhan kita. Itu bincang dalam ilmu tasawuf yang tidak ada yang luar daripada pembincangan dalam ilmu fiqh ini. Jadi bukanlah kita kata kalau macam tu masalah emosi ni, marah, suka, marah ni, dengki ke, tawaduk ke, takabur ke, tidak ada hukumnya di sisi syarak. Ya, dari sudut fiqh memang tidak ada hukum. Tapi kalau dari sudut akidah mungkin ada hukumnya. Dan para ulama tasawuf juga dia ada kaedah cara bagaimana nak menetapkan, kata marah seperti ini adalah marah yang diharamkan. Tapi marah dalam perkara-perkara yang benar, marah tu marah yang wajib. Ataupun sekurang-kurangnya marah tu ada pahalanya di sisi Allah. Itu bincangan dalam ilmu yang lain, bukan dalam ilmu fiqh. Qala ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati. Macam mana ni? Tak bagi kita mati. Allah kata janganlah kamu mati. Dia larang kita. Ini seolah-olah haram daripada mati ya.
Kita tidak dibenarkan untuk mati, sedangkan mati itu luar kawalan manusia. Illa wa antum muslimun, melainkan kamu berada dalam Islam. Jadi apa maksud perintah Allah ini, janganlah kamu mati melainkan berada dalam agama Islam? Yuradu bihi al-hathu 'ala al-Islam, gesaan supaya memelihara Islam ini, supaya kita jaga Islam ini. Jadi memelihara Islam, menjaga Islam di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu adalah perkara yang wajib. Mengabaikannya itu adalah perkara yang haram. Disebabkan apa? Kalau kita abaikan Islam, takut-takut kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Na'udzubillah min zalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, sehingga aku ini terlebih kasih, terlebih dicintai kepadanya daripada bapaknya dan daripada anak-anaknya dan daripada manusia sekaliannya. Jadi ini seolah-olah perintah supaya kita mencintai Nabi. Cinta Nabi itu adalah wajib. Wajib kita untuk mencintai Nabi. Sedangkan kita kata cinta pun masuk dalam kata perkara-perkara emosi, al-umur al-wujdaniyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi. Yang kata-kata emosi itu dia timbul secara terpaksa saja, hasil daripada keadaan sekeliling kita. Kita boleh benci dan kadang-kadang kita boleh suka. Perkara itu tak boleh nak dikawal pada zahirnya. Jadi macam mana ni? Ni supaya perintah supaya kita cinta kepada Nabi. Jadi fal muradu bihi, maksud sebenarnya hadis ini adalah at-ta'ah, ketaatan. Taat manusia boleh buat. Taat apa saja yang Nabi perintahkan. Taat saja apa yang Nabi suruh. Apa saja yang Nabi larang, kita hendaklah tinggalkan. Wal intisal, dan patuh. La haqiqatal hubbi, bukanlah hakikat cinta itu sendiri. Fiqh tak bincangkan macam mana kamu nak cinta ni. Cinta kamu tahap mana? Tahap sampai 100% ke cinta pada Nabi? 50% saja ke cinta kepada Nabi? 1% saja ke cinta pada Nabi? Itu bukan perbincangan dalam ilmu fiqh. Tanpa menafikan mungkin ada perbincangan dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang fiqh bincangkan, apa tahap ketaatan kamu. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul mesti sampai tahap kepada 100%. Kurang sikit daripada itu, kamu cinta perkara lain, kamu cinta hal-hal dunia, kamu cinta anak-anak kamu cinta keluarga kamu, melebihi ketaatan kamu kepada Allah dan Rasul, maka ini adalah perkara yang haram, perkara yang tidak dibenarkan. Kita tak boleh mengutamakan perkara lain. Yang kita kena utamakan adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Jadi maksud hub kat sini, cinta kat sini adalah at-ta'ah wal intisal, taat dan patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Marah ni marah ni haram lah, sebab Nabi melarang supaya kita marah. Tapi ulama fiqh macam mana kita nak ukur marah ni? Marah dia tinggi ke, marah dia rendah kan? Fal muradu al-ibti'ad an asbabi al-ghadabi, berusaha untuk menjauhi daripada sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan. Jadi kalau perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemarahan, kita kena jauhkan lah. Macam mana kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Zina tu adalah haram. Dan perkara-perkara yang bawa ke zina pun haram. Mata kita melihat kepada perkara yang haram, itu pun haram. Mendengar perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina adalah haram. Tangan kita ataupun anggota kita yang lain melakukan perkara-perkara yang boleh mendorong kepada zina, itu juga adalah haram. Sama jugalah perkara-perkara yang boleh mendorong kita kepada marah, boleh menyebabkan kita membawa kepada kemarahan, itu juga adalah perkara yang diharamkan. Jadi maksud kat sini adalah kita disuruh supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada sifat marah tersebut. Au mujahadatun nafsi halal ghadab, atau maksudnya supaya kita bersungguh-sungguh melawan diri kita pada ketika marah tu. Jadi marah memang kita tak boleh nak kawal. Bila ada satu perkara berlaku, memang kita akan timbul perasaan marah tu, tapi berusaha sungguh-sungguh untuk melawan marah tu daripada terzahir. Itu yang dikehendaki daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mungkin juga ini adalah tafsiran para ulama lah, sama ada al-ibti'ad ataupun mujahadah kan, mujahadah tadi, au man'iha minal intiqam, melarang seseorang itu daripada membalas dendam. Tapi kalau kita dah marahlah, orang buat kita jahat,
Orang buat perkara yang tak elok kepada kita, tak elok kepada keluarga kita, tapi kita dilarang daripada membalas dendam terhadap perbuatan tersebut. Biarlah, maafkanlah. Jadi kalau perkara itu berkaitan dengan jenayah, biar pihak-pihak yang berkuasa lah yang menguruskan perkara tersebut. Ataupun kalau dia berkaitan dengan hak-hak, tuntutlah sekadar hak kita saja. Jangan membalas dendam melebihi daripada hak yang kita berhak tuntut. At-taklif bisyaq minal a'mal. Merujuk kepada syarat yang kedua, yang mewajibkan mahkum fi itu mestilah perkara yang maqduran, perkara yang mampu dilakukan oleh mukallaf. Jadi para ulama juga membincangkan berkenaan tentang pentaklifan dengan asyaq, dengan sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah, minal a'mal, daripada amalan-amalan. Adakah harus ataupun tidak untuk Allah Ta'ala mentaklifkan dengan perkara yang sukar, perkara yang susah untuk dilakukan? Qulna anna min syarti fi'li al-mahkum fih an yakuna maqduran alaih, lakin hal yushtarat fihi alla yakuna syaqqan. Ini soalan. Sin soal. Adakah qulna, kita mengatakan bahawasanya sebahagian daripada syarat perbuatan yang dihukumkan ke atas padanya an yakuna maqduran, perbuatan tersebut mesti perbuatan yang mampu dilakukan. Akan tetapi adakah disyaratkan padanya alla yakuna syakkan, bahawa tidak adalah perbuatan tersebut sukar, syaqan, perbuatan yang sukar, perbuatan yang susah? Al-jawab, la yakhlu ayyu fi'lin min al-af'al min al-masyaqqah. Ini kenyataan yang perlu diterima. Tidak sunyi dari mana-mana perbuatan daripada segala perbuatan min masyaqqah, daripada kesukaran dan kepayahan. Semua perbuatan ada unsur kesusahannya di situ, ada unsur masyaqqahnya di situ. Fakullu taklif la yakhlu min masyaqqah, maka tiap-tiap pentaklifan tidak akan sunyi daripada masyaqqah, daripada kesukaran, daripada kepayahan. Jadi Allah Ta'ala nak mentaklifkan kepada kita, Allah Ta'ala nak memberatkan kepada kita. Taklif tu sendiri bermakna memberatkan, taklif. Jadi pastilah di situ ada kesukaran dan ada kepayahan dalam nak melaksanakan apa-apa yang Allah Ta'ala taklifkan. Lakin tafaddalallahu alaina, akan tapi Allah Ta'ala memberikan kemurahannya kepada kita. Tafaddal. Farafa'a anna al-haraj, maka Allah Ta'ala mengangkat daripada kita al-haraj, kesusahan. Wa wada'a anna al-masyaqqah ghair al-muhtamalah, dan Allah Ta'ala gugurkan kepayahan ataupun kesusahan yang tidak mungkin untuk kita tanggung. Wa alaihi, maka berdasarkan ini, fa innal masyaqqata naw'an. Jadi masyaqqah ini ada dua jenis lah. Kita bahagikan masyaqqah kepada dua jenis bagi menjawab persoalan sama ada harus ataupun tidak untuk Allah mentaklifkan kita dengan suatu perkara yang sukar, perkara yang susah. Al-masyaqqah al-mu'tadah, yang kedua al-masyaqqah ghair mu'tadah. Pertama masyaqqah yang mu'tad, masyaqqah yang biasa. Masyaqqah ghairu mu'tadah, masyaqqah yang luar biasa, luar daripada kebiasaan. Fal masyaqqah al-mu'tadah hiya al-masyaqqah allati yastati'u al-insan tahammuluha duna ilhaqi ad-darar bihi. Maka masyaqqah mu'tadah, masyaqqah yang biasa ini ialah satu kesusahan yang manusia mampu menanggungnya tanpa menerima apa-apa kemudaratan padanya, tidak memberikan sebarang kemudaratan pun. Masyaqqah ada, tetapi tidak ada mudarat, tidak ada dararnya pun kepada manusia. Kasaumi, contoh dia seperti puasa, wal haji, dan mengerjakan haji. Ini contoh. Jadi kalau kata contoh tu semua perkara boleh buat contoh, tapi nak tunjukkan ada kesukaran di situ, tapi kesukaran itu tidak membawa kepada mudarat. Puasa tu susah nak menahan daripada makan dan minum.
tetapi tidak ada sebarang kemudaratan pun. Manusia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Haji pun memang ada kepayahan di situ kerana kena keluarkan belanja, kena keluarkan duit, kena keluarkan tenaga untuk laksanakan berbagai-bagai rukun-rukun ataupun kefarduan kewajipan-kewajipan haji ini, tetapi tidak ada sebarang kemudaratan. Manusia masih mampu untuk laksanakannya bagi mana-mana mereka yang ada kemampuan, yang ada kelebihan dari sudut harta dan ada kekuatan dari sudut fizikalnya. Wahazil masyaqqah lam yarfa'ha asy-syari' anna. Jadi kesukaran seperti ini, nak kena menahan lapar dan dahaga ni kan, lam yarfa'ha asy-syari', syarak tidak mengangkatkan daripada kita. Syarak masih lagi mengenakan, syarak masih lagi meletakkan masyaqqah seperti itu pada kita. Li'anna taklif, kerana taklif itu sendiri huwa talabu ma fihi kulfah, adalah satu tuntutan dengan satu perkara yang ada kesukaran, ada kepayahan, ada sedikit kesukaran dan kepayahan padanya. Ma'anna hadhihi al-masyaqqata muhtamalatun, beserta kepayahan ataupun kesukaran ini masih lagi muhtamal, masih lagi boleh ditanggung. Ghaira anna al-masyaqqah laysat maqsudatan lisyari' al-hakim, akan tetapi kesukaran dan kepayahan ini bukanlah maksud sebenar bagi syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana ini. Bukan tujuan Allah Taala mewajibkan puasa itu nak menyusahkan manusia. Bukan tujuan Allah Taala nak mewajibkan haji itu kerana nak menghabiskan duit manusia. Bukan tujuan itu. Allah Taala tidak sekali-kali ingin menyusahkan dan menyukarkan hamba-hambanya dan umat Islam ni secara umum. Balil maqsudu al-masalihu al-mutarattibatu 'alaiha. Tapi maksud sebenarnya adalah maslahah yang terhasil daripada ibadat puasa tu. Itu tujuan sebenar. Puasa ada hikmah di sebaliknya. Haji ada hikmah di sebaliknya. Allah Ta'ala nak supaya hikmah, maslahah, kebaikan yang ada daripada ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala wajibkan ini kembali kepada manusia. Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada sembahyang kita, tak berhajat pun kepada zakat kita, tak berhajat pun kepada puasa dan haji kita. Bahkan dalam ibadat-ibadat ini adanya maslahat-maslahat, adanya kebaikan-kebaikan yang akan kembali semula kepada manusia. Falaisa al-maqsud bis-siyam ilamun nafsi bil ju'i wal atash. Maka bukanlah tujuan puasa itu untuk ilamun nafs, untuk mendera manusia, bil ju'i wal atash, dengan kelaparan dan juga kehausan. Bukanlah Allah Ta'ala nak mendera manusia supaya manusia ini berasa lapar dan juga berasa dahaga. Balil maqsudu safa'ur ruh. Tapi tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan puasa adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Setelah mana dalam selain daripada bulan Ramadan itu kita telah melakukan berbagai-bagai perkara, perkara yang dibenarkan tak apalah, tapi perkara-perkara yang diharamkan, maka datangnya bulan Ramadan tujuan dia adalah untuk menyucikan jiwa. Wasihhatu al-jasadi, dan juga untuk menyihatkan tubuh badan. Wa tanmiyatu atifatir rahmah, dan untuk menyuburkan perasaan kasih sayang sesama umat Islam, sesama saudaranya, supaya merasai kesukaran-kesukaran yang dialami oleh saudara-saudaranya di tempat yang lain. Mungkinlah tempat di sini kita aman, kita cukup segala bekalan makanan dan minuman. Tapi ada tempat-tempat yang lain nak mendapatkan makanan dan minuman itu sangat sukar. Jadi supaya kita ni ada rasa kebersamaan dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita yang lain, maka disyariatkan ibadat puasa ini juga adalah dengan tujuan seperti ini. Supaya roh kita menjadi bersih, supaya jasad tu, badan kita menjadi sihat, dan juga hati kita ini ada perasaan rahmah, perasaan belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi tujuan bukan nak menyusahkan, tapi manfaat yang besar di sebalik
ibadat yang diwajibkan tersebut. Okey. Bahagian masyaqqah yang kedua adalah masyaqqah ghairul mu'tadah, masyaqqah yang luar daripada kebiasaan. Wahya al-masyaqqatu allati la ihtimaluha illa bibazli aqsa taqah. Ia adalah masyaqqah yang tiadalah menanggungnya, menanggung masyaqqah tersebut. Maksudnya tidak mungkin untuk menanggungnya, tidak mungkin untuk menghadapinya, melainkan dengan menghabiskan segala kepayahan. Bibazli aqsa, untuk menghabiskan segala keupayaannya. Dia perlu menggunakan segala keupayaan dia untuk menanggung masyaqqah tersebut. Sedangkan kalau puasa tu biasalah, kadang-kadang tak makan dalam 12 jam, 13 jam, perkara yang bukanlah perlu nak menghabiskan segala keupayaan kita. Tapi kalau lebih daripada ataupun sampai tahap menghabiskan keupayaan kita, ini dah masuk dalam kategori masyaqqah ghair mu'tadah. Wa yuaddi at-taklifu al-mustamirru bihi ila talafin nafsi awil mali. Dan pentaklifan yang berterusan dengannya boleh membawa kepada hilangnya jiwa atau hilangnya harta. Dia boleh mengakibatkan kematian jiwa, boleh membawa kepada kematian ataupun boleh membawa kepada hilangnya harta benda yang ada dalam pemilikannya. Jadi ini dipanggil masyaqqah ghair mu'tadah. Hadhil masyaqqah aidan ala anwa'in. Jadi masyaqqah ghair mu'tadah kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis lagi. Pertama, masyaqqah ghairu 'adiyah bisababi zurufin khasatin bil mukallaf. Masyaqqah yang luar daripada kebiasaan dengan sebab-sebab keadaan-keadaan tertentu yang berlaku pada mukallaf. Masyaqqah yang luar daripada kebiasaan dengan sebab-sebab keadaan tertentu yang berlaku pada mukallaf. Contohnya as-siyamu fi halati safar. Puasa pada ketika musafir. Jadi puasa tu dah ada unsur masyaqqah. Tapi masyaqqah itu masih lagi masyaqqah mu'tadah, masyaqqah yang boleh ditanggung, muhtamalah. Tetapi fi halati safar ada tambah lagi kesukaran. Dah puasa tu dah susah, tambah lagi dalam keadaan kita bermusafir. Musafir tu juga adalah satu kepayahan. As-safar nisfun minal azab. Safar itu separuh daripada azab. Jadi ada kepayahan di situ. Jadi bercampur dua benda yang sukar antara puasa dan safar itu menyebabkan dia masih boleh kita katakan sebagai masyaqqah yang masih lagi boleh ditanggung, tapi terpaksa menggunakan keupayaan yang lebih banyak lagi lah. Jadi yang ni Allah Ta'ala tidak mahu nak menyusahkan hambanya, tidak mahu untuk memberatkan hambanya sampai tahap sebegini. Wal maradi, dan juga puasa dalam keadaan sakit. Lagi kesian lah, lagi teruk dah situ. Wa mashu al-khuffain, dan juga ada dalam hukum hakam kita adalah menyapu dua khuf. Jadi menyapu dua khuf ini juga adalah antara keadaan-keadaan yang mana kita dibenarkan untuk menyapu dua khuf, khusus yang ini ketika dalam keadaan suasana sejuk. Keadaan suasana sejuk, kita disuruh untuk mengambil wuduk. Jadi kalau nak sembahyang, nak buat apa-apa ibadat, kita disuruh untuk berambil wuduk. Tapi kalau suasana itu terlalu sejuk, maka sukarlah untuk kita untuk nak membuka pakaian kita, membuka stokin kita ke, nak membuka sarung khuf yang kita pakai ini. Maka disyariatkan harus untuk, tak perlu untuk buka stokin, tak perlu untuk buka kan khuf ini, hanya sekadar menyapu atas khuf tu dah memadai untuk menggantikan membasuh kaki ketika wuduk. Wa tayammum juga adalah antara perkara-perkara yang disyariatkan pada keadaan-keadaan tertentu. Wa aklil mayyitati wa syurbil khamri, dan makan bangkai dan juga meminum arak.
fi halatid darurah, pada ketika darurat, ketika tahap yang boleh membawa kepada kematian. Kalau tak makan itu boleh membawa kepada kematian, maka boleh kita bakar bangkai dan boleh juga untuk kita meminum arak. Fahazihil masyaqqah ghairu adiyah. Maka masyaqqah ini termasuk dalam kategori masyaqqah yang luar daripada kebiasaan. Waqad rakhasa asy-syari' fiha, maka syariat maka syarak mensyariatkan rukhsah padanya. Jadi bolehnya untuk pakai khuf, bolehnya untuk kita bertayamum, bolehnya untuk kita makan perkara-perkara yang haram ini semua dianggap sebagai rukhsah. Dan bagi contoh, untuk puasa ketika sakit dan juga ketika musafir, maka syarak mensyariatkan, memberikan kelonggaran untuk kita berbuka puasa padanya. Maka dia diberikan kelonggaran oleh syarak dalam untuk kita berbuka puasa. Tidak perlulah untuk puasa kalau kita berada dalam keadaan musafir, harus untuk kita berbuka. Tapi bagi mereka yang mampu, yang rasa tidaklah musafir itu terlalu memberikan kesukaran padanya, maka lebih aula lah baginya untuk berpuasa. Tapi kalau dia nak buka pun tidak ada masalah, rukhsah diberikan. Wal marad, dan ketika sakit, kalau sakit tu sakit yang bersangatan, yang menyakitkan, yang menyusahkan untuk seseorang itu berpuasa, maka diberikan kelonggaran untuk dia iftar, untuk dia berbuka puasa. Okey, itu yang pertama. Masyaqqah ghair adiyah bisabab zurufin khasatin bil mukallaf. Maksudnya satu ibadat ditambah dengan kesusahan lagi. Puasa tambah musafir kan. Kefarduan wuduk ditambah dengan keadaan sejuk. Difardukan wuduk dalam keadaan air tidak ada, ataupun diwajibkan mandi dalam keadaan ada kesakitan ataupun luka pada anggota tubuh badannya, maka disyariatkan bolehlah ganti dengan tayamum. Dan juga seperti makan perkara-perkara yang haram, makan bangkai ke, makan babi ke, minum arak ni ketika mana dalam keadaan kita tercekik kan. Tidak ada minuman yang lain. Ada minuman yang lain tapi jauh. Ini nak ambil susah, ada yang depan mata arak, telanlah arak tu untuk sekadar untuk melepaskan sesuatu yang melekat di rengkung kita ni. Yang kedua, masyaqqah ghairu adiyah la budda min tahammuliha li daruratil qiyami bil furudi al kifaiyati. Masyaqqah yang luar biasa juga, yang mesti untuk ditanggungnya kerana keperluan mendirikan fardu kifayah. Dia juga masyaqqah yang luar daripada kebiasaan, tapi terpaksa untuk ditanggung bagi melaksanakan fardu kifayah. Contoh dia apa? Kal jihad, seperti pelaksanaan jihad untuk mempertahankan negara, untuk meninggikan agamanya. Wa in kana fihi qatlun nafsi, sekalipun dalam jihad itu akan membawa kepada pembunuhan, dan juga segala jenis masyaqqah-masyaqqah yang ada di dalam jihad tersebut. Jihad tu ada musafir, jihad tu ada meninggalkan keluarga, jihad tu ada terpaksa untuk dia mengeluarkan hartanya, dan juga merisikokan dirinya, mendedahkan dirinya kepada dibunuh ataupun dicederakan, menyebabkan kematian pada dirinya. Tapi walaupun bermacam-macam risiko dalam jihad ini, tetap jihad ini diwajibkan, difardukan sebagai fardu kifayah bagi tujuan untuk meninggikan agama Islam. Wazalika li'anna al-jihad la budda minhu li himayatil bilad min al-a'da. Kerana jihad itu tak dapat tidak untuk dilaksanakan bagi memelihara negara daripada a'da, daripada musuh-musuh. Walakin laisa kullun nas yahtamiluha, akan tetapi bukan semua manusia mampu untuk menanggung kesusahan daripada jihad ini. Jadi jihad ni hanya kepada golongan-golongan tertentu yang mampulah, yang mampu untuk menanggung kepayahan-kepayahan yang bersangatan di dalam jihad ini. Jadi orang-orang yang
tua tak perlulah, tak perlu untuk diwajibkan mereka untuk berjihad. Dan kanak-kanak yang tidak sampai tahap yang boleh berperang juga diberikan kelonggaran untuk melaksanakan kefarduan jihad ini. Dan juga kalau bilangan untuk berjihad, untuk berperang itu telah mencukupi, maka memadailah dengan tentera yang sedia ada, maka mereka yang tidak keluar itu telah terlepaslah daripada kefarduan untuk melaksanakan jihad ini. Waliza kana fardha walaysa kullun nasi qadiran 'ala al-istimrari 'alaiha, bukanlah setiap manusia mampu untuk berterusan menanggung kesukaran jihad ini. Waliza kana fardha kifayatin, kerana itu jihad ini hanya masuk dalam kategori fardu kifayah, 'ala man yastati'uhu, bagi mereka-mereka yang mampu melaksanakan jihad tersebut. Okay. Jadi jihad ni kalau dia tidak masuk ke dalam negara lagi, dia masih lagi dalam kategori fardu kifayah lah. Tapi kalau bila musuh masuk ke dalam negara, mempertahankan negara daripada musuh, ketika itu bukan fardu kifayah, maka ketika itu adalah fardu ain dah. Setiap daripada kita berkewajipan untuk mempertahankan negara daripada diceroboh oleh musuh-musuh. Wa min amsilati hadzal nau', sebahagian daripada contoh ini juga, contoh yang dikatakan sebagai masyaqqah yang perlu ditanggung, kerana tujuan-tujuan tertentu. Seperti as-sabru indal ikrah 'ala nutqi bi kalimatil kufri, sabar atas paksaan supaya kita bertutur dengan kalimah kufur. Okey. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita dituntut supaya sabar. Kita dituntut supaya menerima seksaan, menerima penderaan, atau menerima kita ni dipenjarakan semata-mata kerana enggan daripada mengucapkan kalimah kufur. Orang memaksa supaya kita murtad, paksa supaya kita keluar pada agama, na'udzubillah min zalik, tetapi kita sabar dengan paksaan tersebut. Kita tidak ikut arahan musuh-musuh Allah ini, maka dia juga diberikan pahala, diberikan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Walaupun masyaqqah dia ini masyaqqah yang amat bersangatan, tapi bagi tujuan untuk menjaga kemuliaan agama yang ada dalam dirinya, dan bagi menunjukkan kepada kehebatan umat Islam dalam mempertahankan akidahnya, maka dianjurkan supaya kita bersabar ini. Jadi kalau kita tengok kisah Ammar bin Yasir itu, semua ahli keluarganya itu tetap berpegang kepada agama Islam, tidak mahu keluar daripada agama Islam sekalipun diazab oleh tuannya pada ketika itu. Maka mereka semua dibunuh. Ayah Ammar bin Yasir dibunuh, ibunya pun dibunuh, adik-beradiknya pun dibunuh. Tetapi Ammar bin Yasir memilih untuk mengucap dengan kalimatil kufri, tetapi hatinya masih lagi kuat berpegang dengan agama Islam. Jadi ketika ini ada kewajipan untuk bersabar ini bukan untuk semua orang, masing-masing lagi ada pilihan di situ. Kalau kita boleh juga ambil pilihan bahawa kita nak mengucapkan kalimah kufur dalam keadaan hati kita ini masih lagi kuat berpegang dengan agama Islam, sebagai satu strategi lah, sebagai satu kaedah untuk melepaskan diri kita supaya kita ni tidak dibunuh. Jadi dia mengikut keadaan tertentu mana yang lebih memberikan faedah terhadap agama Islam. Jadi mungkin ijtihad Ammar ketika itu dia kata lebih baik dia mengucapkan kalimah kufur bagi tujuan menyelamatkan dirinya, tetapi dia dapat memberikan sumbangan yang lebih besar lagi kepada Islam selepas daripada perkara tersebut. Okay. Dan seterusnya, wal jahru bi kalimatil haqqi fi waqtin yasudu fihi adh-dhulm, mengucapkan kalimah yang benar atau menyampaikan perkara yang benar pada waktu yang telah banyak timbul padanya kezaliman. Jadi kalau orang yang cakap betul ni, cakap perkara yang baik atau perkara yang benar ini, selalunya akan dizalimi, ataupun perkataan dia tidak akan diterima. Bahkan perkataan dia itu dianggap sebagai satu perkara yang salah, perkara yang
memudaratkan kepada pemimpin pada ketika itu kerana dia mengatakan perkara yang benar. Jadi antara perkara-perkara yang dituntut juga adalah kita mengucapkan perkataan yang benar ini di sisi pemimpin yang zalim. Tapi perkara ini juga ada termasuk dalam bukanlah kewajipan ini pada semua, tetapi bagi mereka yang ada kemampuan untuk melakukan perkara tersebut, maka itulah sebaik-baiknya kita menyampaikan kebenaran sekalipun di hadapan pemimpin yang zalim pada ketika itu. Okey, jadi dia termasuk dalam kategori masyaqqah yang kedua tadi tu. Masyaqqah yang perlu ditanggung, sama ada dia masuk dalam kategori fardu kifayah seperti jihad tadi tu, ataupun dia termasuk dalam kategori perkara-perkara yang diberi pilihan bagi tujuan untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Okay. Yang ketiga, masyaqqah ghairu adiyah. La tata'atta min zatil fi'li wa tabi'atihi wa innama bisababil mukallafi nafsihi biltizamihi al-af'ala asy-syaqqah allati lam ya'ti biha asy-syar'u. Masyaqqah yang luar daripada kebiasaan yang tidaklah datang daripada diri perbuatan itu sendiri dan tabiat perbuatan itu sendiri. Perbuatan itu sendiri tidak ada masyaqqah yang luar biasa pun, masyaqqah yang sukar pun. Tetapi wa innama bisababil mukallafi nafsihi, hanya disebabkan perbuatan mukallaf itu sendiri. Dia sendiri yang mewajibkan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. Biltizamihi al-af'al asy-syaqqah, dengan dia mewajibkan dirinya perbuatan-perbuatan yang sukar, allati lam ya'ti biha asy-syar'u, yang tidak dinyatakan, yang tidak diwajibkan pun oleh syarak, yang tidak disuruh pun oleh syarak. Mislu contoh dia, ayyanzura ala an yasuma qa'iman fi syamsi. Dia bernazar untuk berpuasa hal keadaan berdiri di bawah matahari. Puasa tu biasa saja, masyaqqah adiyah. Tetapi dia kata, aku nak puasa tapi puasa dalam keadaan berdiri. Duduk tak boleh. Masuk dalam rumah pun tak boleh. Mesti berdiri di tengah-tengah terik matahari. Faqad nahahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil qiyam fi syamsi. Jadi Nabi melarang ni perbuatan sahabat ini yang bernazar untuk puasa seperti itu daripada berdiri di bawah matahari. Li'annahu laisa ta'atan, kerana berdiri di bawah matahari itu bukan perkara yang taat. Yang taat tu puasa saja. Wa innama amarahu bima huwa ta'atun fin nafsi. Hanya Nabi menyuruhkan perkara yang memang merupakan ketaatan pada diri perbuatan tersebut. Wa huwa as-siyam, ketaatan itu hanya berlaku pada puasa. Jadi nazarnya untuk berdiri, untuk puasa dalam keadaan berdiri di bawah matahari itu, yang perlu dilaksanakan hanya puasa saja. Berdiri di bawah cahaya matahari, di bawah matahari itu perkara yang tidak disuruh dan perkara yang walaupun dia nazar tapi tidak wajib untuk dia laksanakan. Sebab masyaqqah tu masyaqqah yang luar biasa, yang menyusahkan dirinya. Wa min amsilati hadzal naw' ma fa'alahu ba'du sahabah, apa yang dilakukan oleh sebahagian sahabat yang lain, bi qiyamil laili wa shaumin nahari fi kulli yaumin wa lailatin, yang mewajibkan diri mereka untuk bangun malam, bangun sepanjang malam dia beribadat. Wa shaumin nahar, dan puasa pada waktu siangnya, fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap-tiap hari dan pada tiap-tiap malam. Sepanjang malam mendirikan dengan ibadah, dan puasa pula tiap-tiap hari puasa, tak ada miss langsung. Wa atizalin nisa, dan mengasingkan diri daripada perempuan, tak mahu untuk bersama dengan perempuan, tidak mahu untuk bermesra dengan isterinya. Wal haji masyian, ataupun mewajibkan dirinya untuk melaksanakan haji dan dalam keadaan berjalan. Memang ada pandangan para ulama yang sunat bagi kita pergi haji itu dalam keadaan berjalan, tapi dia bukanlah satu kewajipan, perkara yang wajib untuk dilaksanakan oleh jadi perkara-perkara seperti ini adalah
perkara yang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadat ini. Hukum hadzal naw' min al-af'al la yajuz. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini yang menambahkan kesukaran. Puasa dah susah, ditambah dengan berdiri bawah matahari kan. Puasa tu dah susah, lepas tu diwajibkan untuk puasa sehari-hari. Sedangkan Nabi kata, aku pun dia kata puasa, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maksud puasa selang sehari itu adalah antara puasa yang baik juga, seperti mana puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan juga nak mendirikan malam, Nabi kata, aku sebaik-baik manusia, aku yang paling takut dengan Allah, tapi aku dirikan sembahyang, aku bangun pada waktu malam, dan aku tidur juga, bukan tak tidur langsung, dan aku juga bersama bermesra-mesra dengan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqa' at-taklif biha syar'an, dan dia tidak berlakulah sebarang pentaklifannya dari sudut syarak. Walaupun dia mewajibkan dirinya, tapi kewajipan-kewajipan tersebut tidak perlu dilaksanakan kerana syarak tidak suruh untuk menyusahkan kepada dirinya. Li'anna Allah lam yaqsud iqa'ana fil haram. Allah Ta'ala tidak mahu untuk menjatuhkan kita di dalam kesukaran dan kepayahan yang bersangatan. Kalau sukar tu tak apalah, tapi sukar yang bersangatan itu Allah Ta'ala bukanlah tujuan Allah, bukanlah maqasid Allah daripada persyariatan ini, supaya kita berada di dalam kesukaran yang bersangatan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah jadikan di dalam agama kamu ini, tidak dijadikan ke atas kamu di dalam pelaksanaan, dalam pengamalan agama ini daripada sebarang kesukaran. Qala Ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala menghendaki untuk meringankan kamu. Allah Ta'ala tidak mahu nak sukarkan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah Ta'ala memang menjadikan manusia itu dalam keadaan lemah serba-serbi, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala tidak mentaklifkan perkara-perkara yang terlalu sukar untuk dilaksanakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyyati as-samhah. Aku dibangkitkan dengan agama yang suci, yang bertolak ansur, yang samhah. Bertolak ansur bagi hamba-hambanya, bagi umat bagi agama ini, umat Islam ini. Wa fil hadis ma khayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina al-islaini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thama. Tidaklah Nabi memilih di antara dua perkara, melainkan Nabi akan memilih perkara yang lebih mudah daripada kedua-duanya, selagi mana perkara itu tidak membawa kepada dosa. Jadi kalau Nabi diberi pilihan antara satu perkara yang senang dengan perkara yang sukar, maka Nabi akan ambil perkara yang senang bagi memudahkan umatnya melaksanakan perkara-perkara yang ditaklifkan terhadap mereka. Hadza wa billahi taufiq wa ma taufiqi illa billah wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi. Jadi setakat ini dulu untuk kuliah pada minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sebarang soalan kita boleh kemukakan selepas ni ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab.